Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, um, sekarang ni kita nak bincang mengenai bab 6. Okey, jadi ni kali pertama lah kan. Ana apa ni cuba untuk live YouTube secara serentak di YouTube dan juga Facebook. Okey, kalau nak ke YouTube tu channel Ana yang tu lah yang Ana dah bagi video tu kan. So kalau yang apa nama ni kalau nak tengok yang Facebook masuk dalam grup je lah. Dan video yang dalam Facebook hanya terhad kepada orang yang boleh tengok je lah. Siapa yang nak tengok siapa yang dalam tu. Oh, Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Ana ada sini cuma dia punya apa ni dia punya apa nama ni live chat dia tak boleh nak detach daripada browser. Macam Facebook macam YouTube boleh. Facebook YouTube boleh, Facebook tak boleh. Okey, so Ana tak nak buang masa lagi lah. So kita pun baru lepas dengan kuliah Maulid Nasuki. Okey, basically kalau tengok tajuk pun peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Live sirah tak habis lagi tak apa. Nanti boleh ni lah. Nanti video anda ni boleh tengok nanti kalau siapa yang terlepas. Tapi yang tengah tengok lagi tu tak apa. Tapi kalau macam Mu'allim dah suki dah sudah terus masuk je lah. Okay, sebab Ana tak nak buang masa mungkin Ana akan cuba ni lah satu video satu bab. Okay, kalau siapa yang terlepas boleh tengok lah rakaman di YouTube dan rakaman di Facebook kan. Scroll je bawah kan kalau dalam Facebook. Okay, Talia kata lah kan. Kita tak habis lagi. Okay, peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okay, sebelum ni kalau kita ingat bab 5 kan. Nak scroll balik bab 5. Mana ni? Okay, yang dekat live FB boleh dengar suara tak? Kalau tu boleh komen sikit Okay, nak tunjuk. Okay, tengok yang hijau ni. Bab ini telah menjelaskan tentang lokasi 4 tamadun awal yang memberikan sumbangan kepada tamadun dunia. Sekejap Alright, kat sini cerah sikit. Okay. Okay, bab ini telah menjelaskan lokasi 4 tamadun awal dunia. Susah sangat dok. Zoom out sikit. Okay. Okay. Basically apa dia nak cerita ni? Dia nak cerita bab 4 ni kalau ikut pengenalan kepada tamadun awal dunia kan. Okay. So dalam ni pun dah bincang pasal tamadun Indus, Wang He bahasa Cina kan. Mesir Purba, Mesopotamia kan. Tapi apa kaitan dengan bab 5 ni? Okey, bab 6. Bab 6 yang tamadun tamadun Yunani dan Rom. Okey. So basically apa yang anda boleh bagi tahu, dia tak ada sangat kesinambungan, dia cuma cerita tapi dalam garis masa yang lebih kurang sama. Apa maksud Ana? Okey, katakanlah maksud Ana senang ni sebenarnya. Tapi kalau ada orang tak faham dan nak bagi analogi lah. Okey, katakanlah hari ni hari Selasa kan. Katakanlah kita hari ni hari Ahad. Semua orang ada hari Isnin kan. Ke ada orang tak ada hari Isnin? Yang kira lah yang apa ni? Nama ni yang meninggal ke apa kan. Okey, yang masih hidup lah. Maknanya kalau hari Isnin sehingga hari Ahad, semua orang diberi 24 jam yang masa yang sama kan. So sama juga dalam kes ni. Okey, nak cerita dalam dalam masa seminggu tu, hari Isnin ada orang dia buat kerja ni. Hari Isnin ada orang tolong mak ayah dia. Ada hari Isnin ada orang ni dia
pergi jalan jauh, travel jauh kan. Siapa esok nak pergi jalan jauh 10 Jun kan, mana tahu. So dalam masa yang sama, orang tu dia buat kerja masing-masing. Ada orang di situ, ada orang di sini kan. So dalam masa yang sama dia nak menceritakan yang apa nama ni, bab 6 dan bab 5 ni berada lebih kurang pada waktu garis masa yang lebih kurang sama. Dia tak adalah sama sangat, ada beza lah. Banyak sebelum Masihi. Okay, latihan yang Ana harap dah buat Ana akan cek mungkin masa dalam kelas lah. Okay. Tamadun Yunani dan Rom. Okay, siapa yang baru nak datang ni, tengok muka surat 116 Dalam bab terdahulu tengok sinopsis, kita telah membincangkan kemunculan dan perkembangan beberapa tamadun awal. Peningkatan pesat telah berlaku dalam pelbagai bidang. Dalam tamadun Yunani dan tamadun Rom. Sekejap Ana nak kena tengok kot ada orang nak tanya soalan. Ada soalan ni Okey. Sorry sekejap. Okey, so mana dia terlepas, sorry. Sorry, batuk. Okey, kedua-dua tamadun ini mencapai pencapaian sangat baik dan cemerlang. Peningkatan ini berlaku dalam aspek pemerintahan pentadbiran. So sebelum ni macam nak cerita lah, dia dah cerita pasal apa ni, tamadun 4 tamadun tu. Dan ini tamadun Eropah, terbagi kepada Yunani dan tamadun Rom. Nampak dia kata molek je kan, sangat baik dan cemerlang. Sama je, dia kalau apa ni, kalau nak cari kesan apa ni, nak cari dia punya persamaan apa, sama je kalau nak entah tengok yang bab apa ni, bab 5, bab 6, bab 7 sekejap lagi, dan bab 8 dia takkan lagi pemerintahan, pentadbiran, pengairan, sistem keselamatan. So kalau nak hafal, entah kena ni lah, antum semua kena ni lah, maknanya kena buat perbandingan. Maknanya kalau kita tengok Mesopotamia, apa yang dia buat, kalau ini apa yang dia buat, kalau macam ni apa yang dia buat. Itu nak bagi tip lah kan, untuk mudah untuk hafal lah. Sebab kalau Ana pun macam ni juga, ni macam bercampur-campur, ni yang mana satu ni kan. Jadi kalau nak senang, kalau Ana akan buat macam satu jadual pecah lah kan, keselamatan apa, kalau ni apa, pemerintahan siapa, macam mana sistem pemerintahan. Macam yang ni lah, yang dalam buku ni dah tunjuk kan, tak nak scroll dah. Sebab kita nak masuk bab 6, kita bukan nak ulang kaji bab 5 ni. Okay, ni gambar apa ni, Pantons ni. Kalau ni gambar sekarang lah, ni gambar apa ni, tengok pakaian pun pakaian yang tahun milenium pun ni kan, takkanlah pakaian ni sekarang pun pakai lagi tak. Okey, maksudnya sini Pantons ni dia tak tulis sini Pantons, ada tak gambar Pantons pula, Pantone. Okey, ini dan nak tunjuk dia lain, gambar lain. Okay, basically apa yang Ana boleh cakap, benda ni dia macam ni lah, dia macam kau tengok pun, kita tengok sekali pun, ni apa, stadium ke? Betul, dia macam stadium lah. Kalau ada perlawanan ke apa, dia akan berlaku dalam ni kan, dia akan lawan lah. Macam ada tengok dalam cerita, macam cerita movie ke, tengok cerita kartun pun dia menggunakan benda-benda ni lah kan. Ini boleh tengok lah, memahami kronologi, bukti, kecemerlangan, imajinasi kan, tafsiran tentang sumbangan, rationally. Ini maknanya yang 5 ni, rationally ni maknanya pengajaran apa yang kita boleh dapat kan. Pengajaran kita dah belajar bab tamadun Rom dan Yunani ni, apa yang kita boleh buat kesimpulan dia. Okey, tengok tamadun Yunani. Berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi, merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Okey,
kita cerita tamadun Yunani dulu tamadun Rom lepas ni. Zaman ini dilihat oleh masyarakat Eropah sebagai yang memberi inspirasi lah maknanya hebat lah dalam bidang tadbiran, demokrasi, ekonomi, sains dan sistem teknologi, sains dan teknologi, kesusasteraan, maknanya dari segi bahasa dan kesusasteraan ni bahasa lah, falsafah dan pendidikan, lokasi dan perkembangan. Okey, kalau nak tengok sekarang ni kita Google lah Betulan boleh Google, tolong Google kan lah. Right. Greece map, tengok Google Map lah kan. Besar, kena zoom out sikit. Tengok dekat mana Greece ni, kita tengok benda yang tak tahu kan. Zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi. Tengok ni kat Libya, Egypt, kat mana Mesir kan. Ni Iran, ni Spanyol, ni Spain ni, Portugal ni UK. Belah ni Greenland dah ni, belah atas ni sejuk ni. Rusia belah atas lagi dah tu. Okey, India sini, kita Malaysia sini ni bawah ni. Ni kat sini Greece kan. Kawasan dia dekat berdekatan dengan Mesir lah kan. Tapi kena mengentas laut Mediterranean. Ni kat Israel tengok. Ada ke Israel, Jerusalem di bubur negeri kan. Belat betul. Okey, maknanya kalau nak tahu apa nama sekarang, dia ada kat sini lah. Greece ni satu daerah yang penuh lah, tapi kawasan lebih kecil ni lah. Boleh bandingkan lah peta yang ada kat ni, Sparta, Olympia, nampak ada lagi tak nama tu ni? Olympia ada lagi. Ada Sparta tak? Ataupun dia dah tukar nama. Jangan tanya lah nak sebut macam mana kan. Ini bahasa dia so terima je lah. Okay, kita bukan nak tengok nak mengkaji secara geografi, kita nak mengkaji secara sejarah. Okay, lokasi tadi kita dah bincang lokasi, lebih kurang tu lah kan. Berkembang di semenanjung Greece dan bertaburan di Laut Aegean serta Laut Mediterranean. You kena ingatlah sikit kat laut mana, nama laut Aegean, laut Mediterranean, antara dua laut ni lah kan. Cuaca sederhana macam kita lah, cuaca sederhana, boleh buat debat dan sukan kegiatan macam biasalah macam kita juga. Berhampiran dengan laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Okey, tamadun Yunani terkenal dengan negara kota. Ni gelaran tamadun Yunani dengan negara kota atau polis. Bukan polis tangkap orang tu, tak. Polis ni maksud dia atau kata lain negara kota. Negara kota ni apa? Kita tengok apa benda bawah ni. Negara kota atau polis. Apa definisi dia? Apa maksud dia? Maknanya negara atau polis ni terbagi kepada 3. Bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Maknanya macam kita kata macam bandar Kuantan dah tak kan. Maknanya dia ada bandar utama macam bandar Kuantan, bandar kecil macam mana bandar kecil, dan kawasan kampung. Kawasan kampung ni luar bandar lah. Kawasan bandar kecil ni macam contohnya macam bandar macam Taman Tah ataupun Jaya Gading. Contoh gitulah. Dia taklah tepat sangat, tapi nak bagi perumpamaan dia lebih kurang gitulah maksudnya. Polis bukan sahaja menjadi ibu kota. Ibu kota ni nak kata macam ibu negeri, lebih kurang lah. Tapi jangan tu dalam jangan tu dalam jawapan. Ibu kota. Anda terima perkataan ni je, jangan tulis ibu negeri. Tak boleh lah. Ini ikut term dalam buku teks. Tak boleh pakai term sendiri Tetapi menjadi pusat tumpuan masyarakat. Di tengah-tengah polis tengah-tengah polis. Dalam kawasan polis luas-luas tu terdapat Akropolis. Akropolis pula, tak ada polis ni, Akropolis. Pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Akropolis merupakan lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan, pentadbiran, komunikasi yang dilengkapi dengan rumah ibadat. Maknanya kalau kita kata Akropolis ni macam Putrajaya dah kan.
Maknanya dari segi keselamatan, ada pentadbiran, mudah lah. Kiri kanan belakang, tengok Putrajaya tempat center pentadbiran Malaysia tak kan. Mana situ ada macam-macam lah untuk bincang bahagian pentadbiran, boleh macam-macam lagi lah kan, untuk bahagian tu menteri ni kan. Keselamatan. Okey. Akropolis ni lokasi lokasi yang paling strategik. Maknanya kedudukan Akropolis ni dia paling strategik. Dia nak cerita lokasi lah. Okey. Apa lagi? Rumah ibadat. Ni dia cerita apa yang ada dalam. Terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora. Agora maknanya perkataan lain dia kawasan lapang lah, yang diguna pakai sebagai tempat pertemuan dan pasar awam. Maknanya tempat macam kita lah buat discussion ke apa kan, nak bincang ke apa macam ni pasal kan. Dia ni PKP habis dah, nak jual-jual dah pula kan. Boleh lah. Okey. Ini Akropolis. Keseluruhan gambar ni kan. Pada sini ni, naik atas ni Akropolis. Akropolis yang atas ni benda. Atas ni tak silap anda dipanggil ni tadi. Ni Pentagon. Gambar ni. Kalau ikut Pentagon ni, apa yang anda faham lah. Ni tak sesuai. Ni lah kot. Okay, dia cuma nak cuma ni je. Pengenalan Allah. Iklan pula. Okay lah, nak cerita je lah Okay, bendanya kalau ada segi gambar yang lebih dekat macam tu lah kan. Gambar yang lagi dekat macam ni, tapi apa yang nak boleh cerita, apa benda ni, dia menceritakan tempat tempat pengumpulan harta lah kan. Macam harta penting negara dia buat kat sini, dia bubuh kat atas ni kan. Kalau kita tengok dalam gambar yang besar ni pun, ini paling atas sekali kan. Dia tak ada lah maknanya tempat macam store apa, dia tak bawah-bawah. Benda yang paling mustahak dia paling atas, paling selamat lah. Sebab kalau kita kan duduk bawah dengan duduk atas, selamat lagi kalau duduk atas. Sebab macam ada setengah binatang dia tak boleh nak ke atas kan, kawasan yang lebih tinggi kan. Okay, macam banjir pun selamat kan, berubah sebab tu dia buat tempat tinggi sikit. Okay. Keadaan ini menyebabkan penduduk yang tinggal berhampiran dengan Akropolis lebih aktif terlibat dalam urusan negara jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal jauh dari Akropolis. Di luar Akropolis terdapat penduduk di kawasan kampung yang menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Terdapat 3 polis. Nampak 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani. Maknanya tamadun Yunani pecah pada 3 tempat. Athens, Sparta dan Korinth. Athens merupakan negara kota kan, yang paling ramai penduduk, manakala Sparta merupakan negara kota yang paling luas. Ini cuma deskripsi dia lah kan. 2 ciri polis yang penduduk yang ramai dan keluasan wilayah. Okey, paling ramai Athens lah kan, dianggarkan 40,000, Sparta 16,000, Korinth 10,000. Terdapat perbezaan keluasan polis seperti Sparta. Ni cerita dia lah kan, dari segi geografi dia boleh tengok. Bagi penduduk Yunani, polis merupakan tanah suci kunaan dewa kan. Ni kepercayaan, kepercayaan orang Yunani lah. Mana kawasan macam dia ni, orang main bola dia buat gitu kan. Tak ada akhirnya dia tak adalah, maknanya kawasan luas ni dia anggap sebagai satu tempat lah kan. Maknanya boleh lah kita nak bincang ke apa kan. Dia tak adalah terlalu plain, terlalu kosong. Tapi dia boleh boleh untuk kita buat urus niaga kan, untuk bincang-bincang macam cerita tadi. Sikap ini mendorong dan bila tanah suci kan, maknanya macam kalau kita kata God Mekah, takkan biar tu berapa lama tak cara tu, biar 18 tahun tak cara, tak ada kan. So maknanya kalau kata macam Mekah kan, Kaabah tu lah kan, Kaabah kan,
Maknanya adalah orang mari jaga, mari cuci ke apa kan, tukar kain ke apa. Tanggungjawab untuk menjaga kepentingannya. Sikap ini menjalin hubungan rapat dalam kalangan setiap warga negara dan membagi asa kita untuk mempertahankan kota ini. Nampak? Benda ni macam aset lah, aset kepada orang Yunani. So benda ni kena jagalah, takkan nak lock je bagilah ke orang. Nak ambil lah. Gitu. Okay. 6.2 cerita pasal pemerintahan pula. Tadi cerita pasal geografi sikit, cerita orang duduk kat mana apa kan. So sekarang kita cerita pasal pemerintahan. Dia sejarah ni memang dia balik-balik asal dia balik benda-benda ni je Demokrasi, kita tengok daripada bawah lah kan. Ini macam panjang. Inilah dia nak cerita sistem pemerintahan yang diamalkan pada zaman tamadun Yunani ni. Dia terbagi pada 5 lah kan. Di polis, maknanya 5 ni amalkan di polis: monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Dia ada beza-beza lah kan. Okay, dan ada lagi description yang agak penting yang nak perasan. Okay, sistem demokrasi diatur melalui beberapa tahap perkembangan sebelum ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594. Athens melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. Okey, maknanya dia nak cerita sebelum ni Solon lah. Sebelum pemerintahan Solon. Solon ni orang lah kan, orang yang memerintah tu. Inilah cara pemerintahan, dan lepas pada tu masuklah kepada sistem yang diasaskan oleh Solon. Okey, monarki ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan. Raja dibentuk oleh konsul yang terdiri daripada golongan yang bijak pandai. Okey, konsul ni siapa? Yang orang bijak pandai lah. Ni nampak macam orang lek kan, tapi berasaskan keturunan. Balik-balik muka tu dia, tak ada hak lain kan. Oligarki, pemerintah yang dikuasai sebahagian kecil golongan yang berkuasa kan. Ni macam gila kuasa pula kan. Yang orang hebat-hebat je, tahap-tahap menteri je boleh ni. Macam tak apa juga. Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Ni maknanya orang yang title kan, macam datuk kan, doktor ke benda. Itulah lebih kurang. Tak adalah datuk zaman ni, mana ada datuk apa ni, datuk nama dia yang orang Yunani. Tak ada. Datuk tu orang Malaysia je pakai kita datuk benda. Datuk Donald Trump tak ada memang tak ada. Dia kata Tun Sri Trump, tak ada. Okey, habis tu dia tirani pula. Dia demokrasi yang paling latest, yang paling last sekali. Maknanya dia bermula dengan monarki dan berakhir dengan demokrasi. Dan demokrasi ni pun yang diamalkan oleh negara kita, negara Malaysia kan. Okey, tirani pemerintah oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Ni itulah tak molek lah. Demokrasi ni ngundi. Ni lah PRU kan. PRU PRK kan. PRK. Okey. Kemudian sistem demokrasi diamalkan di atas merupakan demokrasi langsung. Demokrasi bermaksud setiap warga negara terlibat langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar peraturan berkaitan dengan etis. Nampak? Perdebatan, bukan debat. Benda ni bukan debat macam debat bahasa Melayu tu. Ni debat, maknanya kenapa kita nak buat benda ni. Dia bukan lebih kepada apa sangat, tapi maksudnya dia lebih kepada debat. Maknanya untuk sesuatu tindakan ataupun peraturan, kalau nak dibuat tu perlu ada persetujuan daripada semua pihak lah. Dia tak boleh main bedal lah. Dia kena bincang dulu kan. Ada orang tak setuju, kena macam mana, kena bincang lagi ke nak tangguh esok ke macam mana. Termasuklah ewa politik
hal ehwal ekonomi, sosial dan politik. Pada zaman pemerintahan Perikl, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Walau bagaimanapun, demokrasi menjadi lemah terhapus pada Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Inilah muka soalan batu kan. Ini dekat kan lah. Berdasarkan apa ni, imajinasi daripada gambar, dan dia pun buatlah patung kan daripada batu. Very cool kan. Apa ni, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi PRU lah kan. Pada tahun 1951. Ini 3 tahun lepas daripada Persekutuan Tanah Melayu. Dia sebelum Malaysia ditubuhkan tahun 1963 tak silap kan. Maknanya tahun 1948 tu baru Semenanjung saja yang merdeka, belum lagi Sabah Sarawak tak termasuk kan. Persekutuan Tanah Melayu pun tak silap ni dah, Singapura pun tak termasuk. Alright. So next, inilah cara perbincangan dia lah kan. Dia ada pentas ke apa. Ini inilah daripada dia ada sumber dia kan. Alright. So sistem demokrasi. Ini bukan cerita oligarki, ni cerita yang paling latest. Dia tak cerita semua orang yang buat buku teks ni dia ambil yang paling latest lah kan. Dewan Perhimpunan. Tengok dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di atas, badan tertinggi ialah Dewan Perhimpunan. Di bawahnya pula ada Majlis Magistri dan Juri. Okay, dia ada pecah pada 3 lah. So kita akan tengok apa tujuan ni. Dalam buku teks dah ada keanggotaan dan fungsi badan pentadbiran, pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Dewan Pemerintahan yang diwujudkan di Athens merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi kan. Dewan ni lah kalau kita kata kok macam apa ni, Dewan Rakyat lah kan. Dalam dewan ini setiap warga negara Athens boleh mengemukakan sebarang pandangan mereka berkaitan dasar pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintah. Ada benda tak puas hati boleh khabar kan. Aku tak puas hati kamu ni. Boleh lah cerita kan. Kata ni tak boleh buat gini ni, kena tukar ni. Kata boleh lah. Ini menimbulkan perasaan kebersamaan dalam kalangan warga negara Athens sehingga mereka sanggup mengorbankan diri demi Athens. Okey. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa kawalan tetap terhadap pentadbiran dan menetapkan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa untuk memutuskan dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Ini poin-poin penting ni. Tanpa deklarasi, Athens tak terlibat dalam mana-mana peperangan. Selain itu, Dewan Perhimpunan sebagai mahkamah. Rasa ada dalam ni dah ni poin-poin dia. Dia nak akan baca jugalah. Rasa ada yang tak ada ni. Keadaan ini menyebabkan setiap warga negara mempunyai masalah boleh membuat aduan lah kan. Kes-kes besar terdapat didasarkan oleh badan pentadbiran. Ni mahkamah lah ni kan. Mahkamah Magistrat kan. Lebih kurang. So ini dari segi apa ni, dia tolong apa ni keluarkan lah sebagai apa ni point lah untuk senang kita nak baca kan. Fungsi Dewan Perhimpunan melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Maknanya Dewan Perhimpunan tu jenis bangunan lah. Ahli majlis, ahli orang yang berbincang dalam Dewan Perhimpunan tu. Maknanya kalau kita tengok Dewan Rakyat tu hak bangunan tu lah. Tapi orang tu ahli dia lah kan. Dia panggil wakil rakyat. Itulah. Okey. Mengubah undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Ada kualiti gambar tak berapa ke? Check sekejap Okey, nak tengok sekejap Dia kata ada masalah
tak berapa. Ada kualiti gambar tak berapa ke? Check sekejap Alright. Okay, kualiti okey je, boleh sampai 1080. So kalau yang data kurang tu kena buat rendah lah. Boleh tengok lain kali lah kalau nak yang 1080. Okay, so okay lah. Okay, balik tadi. Okay, menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan seada-adanya di Athens. Ni ceritalah kan. Membuat deklarasi peperangan, tadi dah cerita dah kan. Ni macam poin-poin dia lah. Ini macam syarat lah. Syarat dan apa yang syarat yang kena berlaku kepada anggota lah, pada ahli dia lah kan. Anggota terdiri daripada semua warga lelaki Athens. Lelaki je boleh, perempuan tak boleh kan. Luar rakyat ada juga perempuan. Okay, setiap warga negara berpeluang memegang selama 6 bulan hingga setahun. Maknanya setiap orang ada peluang nak pegang jawatan, nak jadi wakil rakyat belaka ke tak. Bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan kan. Kena buat, kalau tak buat tak sah. Maknanya kalau tak buat ni kira melanggar undang-undang dia lah kan. Cuma wakil Athens dibenarkan untuk kalau kata semua warga negara ni boleh lah kata, cuma jangan bawa budak baby kan. Budak setahun 2 bawa budak tu bahan nangis lah. Buat nangis kena katak dia orang ramai-ramai. Orang dah ramai, seorang nangis nak cakap dah lah. Masa ni mana ada speaker lagi, lagi bahan nangis mana pukul ramai-ramai. Okay, perjanjian dengan negara lain bagi melecehkan hubungan antara kedua-dua belah pihak. Maknanya kat sini dia ni lah untuk apa ni, sebab hubungan antarabangsa kan. Maknanya untuk ni lah kita macam kuasa besar dia nak cuba berbai'ah lah untuk berbincang kan. Buat perjanjian macam kalau aku kena serang kamu tolong aku, tapi sebagai tu aku tolong beri kamu ni. Contohnya kita lah. Macam yang tu semua akan belajar lah nanti. Masa form 3 banyaklah perjanjian yang Melayu punya kan. Yang cerita orang Melayu lah. Maknanya perjanjian apa ni, lupa dah. Yang masa zaman British tu banyaklah perjanjian kan. Tapi banyakkan kalau kita tengok apa ni, yang tu memang dia banyak ni lah. Banyak apa nama ni, dia banyak main-main lah. Maksudnya bila cakap tulis perjanjian tapi tak buat pun. Okay. Membincangkan hal kewangan dan menerima duta dari negara bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua belah pihak. Okay, siapa yang tak tahu duta tu apa, ni bukan jalan duta jalan duta KL tu bukan. Ni duta ni maknanya wakil lah. Bahasa lain kita panggil wakil dari negara asing. Macam kita ada duta dari Indo, duta dari Thailand kan. Maknanya sebagai apa ni, wakil daripada Thailand, wakil daripada Indo untuk ada urusan penting, maka mereka yang dilantik oleh kerajaan diorang lah yang akan ni lah yang akan take over lah. Dan dia ada majlis. Tadi cerita pasal apa ni, Dewan Perhimpunan kan? Majlis merupakan jabatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Badan ini kadang-kadang dikenali sebagai Majlis 500. Angkatnya dia ada 500 ni lah kan. 500 hakim. Lepas tu dipanggil apa ni, Majlis 500 orang hakim. Beratlah ramai tu. Tujuan dia apa ni? Dia nak mengendalikan urusan dan membicarakan hal-hal penting. Hal-hal penting dia, hal yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Ahli terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Lama sangat ni kan. Ahli sebanyak 500 ini kemudiannya dia pecahkan kepada 10 jawatan kuasa. Istilah dia Praetani. Yang diangkuti oleh 50. Dah 50 kali 10 500 lah kan. 50 ramai ni kan. Ramai sangat. Okey lah. Pemilihan pengerusi dilakukan pada setiap kali persidangan diadakan. Ini maknanya
agaknya maksud dia ni macam MC dah kan, siapa yang akan jadi MC kan, pengurusi yang akan mengetuai tu kan, dia akan ni lah masa persidangan lah, masa di tengah jumpa ramai-ramai, masa tu dia akan cerita lah. Fungsi majlis melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan kerajaan. Kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Ni kena tengok lah. Dan jumpa ni, tengok magistrat merupakan badan yang melaksanakan segala dasar yang ditetapkan. Magistrat sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. Ni kena tengok sikit lah. Magistrat dia kata perkhidmatan awam. Kalau kata majlis, jawatan kuasa yang membincangkan hal-hal penting. Kalau kita tengok atas, mana ni? Dewan Perhimpunan ni yang paling atas lah kan. Dewan Perhimpunan dia bincang paling atas. Dewan Perhimpunan ni, ni lah ada ahli dia. Ahli dia yang paling atas lah ni. Ini ada ahli dia sendiri. Dia ada ahli dia sendiri. Ini pun ada ahli dia sendiri. Ini pun dia ada ahli dia sendiri. Yang ahli atas ni dia akan lantik yang ni. Dan ini dan ni. Alright. So harap faham lah. Sebab tengok macam tak ada soalan je. Sekejap nak tengok ada soalan tak. Oh, ada Syafi dalam ni. Ini kita belajar form 1 esok form 2. Esok form 2 pukul 3. Macam ni lah, sama lah. Kita akan live dekat YouTube satu dekat Facebook satu. Okey, tengok Facebook, ada soalan tak? Mana Facebook? Okey, tak ada soalan. Okey, nak teruskan. Okey, juri menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Juri pesalah, nama lagi juri ni macam hakim lah. Dia akan tengok pemutus pada satu kes. Kalau dia tu kalau ada ni, dia akan bincang lah, dia akan dengar kedua belah pihak. Dia kata okey, awak bersalah dan awak akan ni lah, dia ada akta dia lah kan. Akta ni macam kesalahan ni berdasarkan ni. Kena tengok pula lah macam mana. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Okey, pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Habislah cerita ni. Cerita lain pula rasa ni. Ni masih lagi tamadun Yunani, tak habis lagi. Okey, di Sparta sistem pemerintahan pentadbiran bersifat monarki terhad. Terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Kedua raja datang daripada keluarga Eurypontes dan Agiates. Kita tengok ni lah. Kita tengok online lah cara sebut dia lah. Urusan pentadbiran raja dibantu oleh sebuah perhimpunan dan majlis. Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai e-force yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Maknanya e-force ni maknanya dia ni lah, dia cuma macam pemerhati supaya dia tak boleh terlalu banyak guna lebih kuasa lah kan. Tak boleh buat sewenang-wenangnya raja pun, maknanya dia ada undang-undang dia, kena ikut peraturan kan. Majlis pula mempunyai 28 orang dewasa berusia lebih 60 tahun. Mana 60 tahun lebih? Hak dah tua dah nak mari perintah. Hak dulu sampai 4 sampai 5 tahun mari ngajar lagi. Mari merintah Malaysia lagi dak. Kau nak kata apa? Hak kata boleh tu gagah lah, kata bagus lah kan. Okey, sebagaimana di Athens, kaum wanita di Sparta juga tak terlibat juga. Kena pinggir juga kan.
Masuk Malaysia ada dah kan. Tak ada. Dia apa ni, kalau urusan maknanya wanita, orang perempuan, yang tu kita kena tengok sejarah yang lebih tinggi lah kan. Ini sejarah di atas masa ni lah. Okay, kehidupan masyarakat di Sparta berbeza daripada kebanyakan polis di Yunani. Di Sparta, penekanan diberikan kepada disiplin dan ketenteraan. Tengok, ganas kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita dilatih menjadi anggota tentera. Faham tak? Maknanya budak-budak yang tak ada kerja je. Dok, tidur pun bangun pukul 10, pukul 12. Ada tu bangun Zuhur, azan Zuhur. Kalau ada azan Zuhur, mujur ada azan Zuhur. Faham tak ada kok. Tak tahu bangun apa. Tak, maknanya budak-budak pun latih sudah jadi tentera. Kan? Maknanya kata kayak gini. Gitu lebih kuat. Perempuan pun jenis perempuan kuat blebek ke. Kuat pukul orang apa kan. Kaum wanita turut menjalani latihan fizikal. Bertinju kata dah ni. Ini Undertaker ni. Undertaker mana ni tak tahu ni. Dia ajar berlari, bertinju, menari. Menyanyi di halayak ramai. Hak perempuan tak boleh buat nyanyi ni. Hak berlari, bertinju ni tak apalah. Mana kalau sama dia lah. Menari sama perempuan tahan lagi lah. Daripada apa ni, daripada nyanyi apa ni. So dia nak lupa. Okey, sekejap. Tengah mikir dulu. Okey, tak boleh sangat. Okey, kita tengok poin seterusnya. Malahan kaum di Sparta tidak terkecuali daripada tugas mempertahankan negara. Hak bab tahan negara bagi kaum perempuan. Kan? Tapi sekarang pun ada juga kaum perempuan jadi ni pertahankan negara. Kan? Dalam hal ini Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Penekanan terhadap aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota menjadi asas perkembangan Sparta. Malahan aspek ini tertanam kukuh dalam kalangan warga negara Sparta. Mereka sanggup berkorban. Inilah nilai dia lah, sanggup berkorban. Budak-budak dia jadi ni dah, jadi askar dah. Tak kenal dia jadi askar. Cuma ni lah, jangan lupa lah ajar ni. Okay, ada Daniel dia nampak ni tanya ni. Dia kata, Malim kenapa tentera Sparta punya topeng macam penyapu? Tu kena tanya dia lah. Dia tanya pergi kubur dia tanya. Kenapa pakai gitu nak tahu juga. Sebab Duk Umar ni saja nak buat satu kan. Tak, maknanya kena ni lah kan. Topeng tu ni dia punya seni dia lah. Seni orang apa ni. Orang Yunani lah, orang Sparta kan. Macam mana pun buat kerja programming pun memang ada juga. Maknanya apa ni, dia buat menggunakan apa ni, code name. Maknanya dia buat satu sistem, dia panggil code name sebelum bagi nama sistem. Apa ni, dia bagi nama contoh code name Sparta. Seingat anda lah macam Microsoft Edge browser komputer, dia panggil Edge. Yang apa ni, yang baru sebelum dia rakit Edge yang baru, dia panggil code name Sparta sebelum dia launch pada version yang stable yang sekarang kita pakai lah. China still lagi stick pada Chrome, walaupun Chrome Google dia track data kan dalam incognito pun kan. Okay, ada lagi tak? Penekanan disiplin. Ni kita dah nak habis dah. Tamadun Yunani. Okay, so tu je lah poin-poin dia. Kalau ingat, kalau sebut pasal apa nama ni Sparta ni, ingat kerajaan ketenteraan. Kalau yang lain tu kena ingat yang sepatutnya lah. So next, tamadun Rom. Okay, kalau ada yang tak apa ni, yang macam nak jimat kuota, okay tak apa. Anda okay, cumanya ni lah anda akan teruskan apa ni, live. So macam biasa, sebulan satu bab. So hantar last pada 30 hari bulan 6 Hari ni 9, 30 hari Selasa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu anda bagi masa untuk siapkan bab 6. Nak buat macam mana, terpulang lah.
Tapi Ana akan tunjukkan ada contoh ni. Ana rasa Ana berkenan juga cara dia buat. Daripada kelas Ana juga, Ana akan tunjuk contoh lah. Sekejap je. Mana ni? Oh, tak ada pula. Ok lah, tak ada. Tapi tak keluar kat sini. Tak apalah. Mungkin nantilah Ana tengok. Nanti Ana akan post lah dalam grup. Boleh tengok lah. Ok. Masuk pada ROM. Ana akan cuba habiskan dalam ni. Sebab ni pun dah dekat sejam. Sebab Ana target memang sejam je. Ok. ROM. Kesinambungan daripada tamadun kesinambungan daripada tamadun Yunani kerana kedua-dua zaman ini sering dirujuk pada zaman klasik dalam sejarah Eropah. Beberapa ciri tamadun Yunani seperti kebebasan pemikiran dan sikap ingin tahu menjadi asas. Maknanya baguslah ada kebebasan pemikiran, tapi nak bebas mikir kalau kita memang kena ni juga, kena tengok juga macam mana kan. Sikap ingin tahu okey. Menjadi asas nak ni baguslah dia ada ciri-ciri macam tu. Dan tamadun Rom ni dikatakan hebat sebab dia berjaya mengalahkan pesaing-pesaing yang wujud, termasuklah ni lah Etruscan, Macedonia, Seleucid dan Mesir. Kerana ini menyebabkan Rom jaya membentuk supaya sebuah empire yang luas berpusat di Rom, Itali. Lokasi dan perkembangan. Mana tak tunjuk Google lah, boleh Google sendirilah dekat dengan Lautan Arab dan inilah antara inilah kawasan ni semua empire Rom yang warna coklat ni. Britain, Sepanyol ni semua ni kawasan dia lah. Kan? Tamadun terletak di lembah Latium berhampiran dengan sungai. Biasanya dia akan tak lagi pada sungai lah, sungai ke kan. Biasanya sungai lah kat tempat yang air banyak kan. Dan biasanya kalau tempat berlindung gua lah. Kalau macam hujan ke apa. Lembah Latium merupakan kawasan subur untuk pertanian lah. Sungai Tiber menjadi sumber air, penduduk menjadi daluan utama untuk laut. Sungai Tiber merupakan sumber air utama dan menjadi laluan utama untuk berlayar ke laut. Tamadun Rom boleh dibagi kepada 3 zaman. Zaman beraja, zaman republik dan zaman empire. Zaman republik tak ada raja lah. Dan empire dikembali inilah sebagai satu kuasa yang hebat lah. Tamadun Rom mencapai kegemilangan pada era Pax Romana, nama orang lah. Pax Romana begitu penting kerana selama 200 tahun keamanan wujud dalam tamadun Rom yang berkembang meliputi 3 buah benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Terbagi pula masyarakat. Tadi cerita masa, garis masa. Ni cerita masyarakat pula. Terbagi pada 3 kelompok iaitu Patric, Patrician. Bukan Patrick sungguh ni, ini Patrician. Ataupun atasan, ni golongan atasan lah. Plebeian ataupun daripada petani. Artisan ni maknanya tukang buat seni lah, tukang pandai buat seni lah kan. Peniaga dan golongan hamba. Tamadun ini mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, sains dan teknologi, falsafah dan pendidikan. Ni kena tahulah kan. Pengkelasan 3 jenis kelompok dalam tamadun Rom. Kena tahulah. 6.4. Okey, ada 10 minit lagi Ana akan cuba habiskan, insya-Allah. Peningkatan seni bina. Seni bina pula. Dia akan pergi satu-satu. Sebab kalau kita nak kenal sesuatu tamadun, macam sebut Melayu apa? Dia ada pandai buat apa? Seni bina. Macam mana pemerintahan orang Melayu? Macam mana orang Melayu punya ni? Macam mana itu baru kita kenal. Ni sebut satu benda, apa yang dia buat tak tahu.
Tu masalah. Sebab tu dah kena betul dah apa yang ni sebut tamadun Rom. Apa dia punya ni, apa dia punya tu. Dia akan pergi sentuh satu persatu supaya bila sebut ni kita pun kenal. Okay, Rom mengalami perkembangan yang panjang sebelum mencapai kegemilangannya dalam berbagai bidang. Okay, sebelum tu apa ni? Yang dalam chat YouTube ni ana minta tolong jangan post soalan yang apa ni, yang apa ni, yang tak berapa patut lah. Kalau ada soalan yang betul-betul soalan baru komen, sebab ana nak tolong ni. Kalau live ni tujuan dia ana nak boleh senang apa ni, kalau ada soalan boleh dengar. Kalau tak nak dengar soalan, ana boleh je rakam sendiri, lepas tu ana upload, ana boleh share. Okey, kalau nak macam tu ana boleh buat, tapi tak boleh live, tak boleh tanya lah. Maknanya nak tanya, kalau nak rakam dulu buat upload, tak ada soalan nak boleh nak jawab. Jadi nak tanya tu lepas tengok 1 jam video baru boleh ni. Okey, bukan marah ni, beleber. Okey. Tamadun ini telah membuktikan keupayaan manusia untuk melahirkan ciptaan yang mengagumkan. Sumbangan yang ditinggalkan tamadun ini bukan sahaja diwarisi oleh tamadun Eropah, tetapi oleh tamadun dunia yang lain. Maknanya Rom ni hebatlah. Rom tak dibina dalam masa sehari. Maknanya walaupun mengambil masa yang apa ni, yang lama, tapi menggambarkan tamadun Rom ni yang sangat hebat lah. Maknanya dia boleh boleh mencipta berbagai-bagai benda lah, untuk apa ni, untuk buat apa ni, untuk mengagumkan. Sebab dia kata dia Rom ni satu dunia kenal kan. Buat tamadun Rom dia boleh buat tu, dia boleh buat ni kan. Maknanya kalau tamadun kita, dia kalau ikut zaman sejarah memang tak sehebat yang ni lah, tak sehebat yang apa ni, yang Yunani lah dengan Rom kan. Yang tamadun Melayu kan, cerita pasal orang Melayu kena jajah lah. Kalau ni dia pula jajah. Tengok kalau disebut dia yang jajah, berjaya mengalahkan. Tak hebat kan, boleh jajah. Jika tamadun Yunani terkenal dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran bercorak demokrasi, tamadun Rom kepakaran dalam seni bina, dalam seni pembuatan lah, buat barang. Orang Rom bukan sahaja membina bangunan besar dan mempunyai nilai estetika. Estetika ni apa? Itu jumpa dah. Tengok estetika. Okey, kita tengok estetika. Apa maksud dia? Okey, cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan. Okey, kalau di kat atas ni, nilai estetika, nilai apa ni? Maknanya nilai-nilai apa ni, berkaitan dengan keindahan cita rasa lah. Maknanya besar-besar dan mempunyai nilai yang indah lah, cantik lah. Ni tak ada dah besar, ini buruk kan, tak lawa. Tapi dia nak cerita lawa lah kan. Okey, tetapi setiap binaan yang mempunyai kegunaan yang khusus. Perkembangan bidang seni bina melibatkan bangunan jalan raya, saluran air dan tempat mandi awam. Dia banyaklah, hebatlah kan. Buat macam-macam, dia lebih kepada kebendaan. Tapi macam tamadun Yunani lebih hebat kepada apa, servis lah maknanya. Servis. Maknanya kalau apa nama ni, tamadun ni lebih kepada kebendaan. Servis maksud ana kat sini, kalau macam tamadun apa nama ni, tamadun Yunani tadi, dia kekuatan dari segi ketenteraan, dia boleh buat tu canggih tempat simpan barang. Tapi kalau macam ni, tamadun Rom dia boleh buat ni lah, jalan raya, saliran air. Tadi ni mana dia cerita dekat tamadun Yunani. Ni cerita tamadun Rom sekarang ni. Benda ni tak ada dekat tamadun Yunani. Benaan mempunyai ketahanan yang hebat lah kan. Maknanya tahan lama tu, kekal sampai hari ni. Maknanya tak roboh kan. Kalau kita tengok bangunan PNP, bangunan tu lah, anak kecil pun dah ada dah bangunan tu. Anak tahun 95 kan hari. Jadi tengok masih gitu je kan. Tak ada orang lagi. Boleh tahan tak agak-agak kalau 200 tahun lagi ke nak kena tepek
Selotip tak nak bagi roboh kan. Okey, estetika tu apa maksud dia? Tadi baru cerita estetika tu kalau ikut definisi yang dalam DBP tu keindahan lah. Maknanya kaitan keindahan dalam perkataan tu mempunyai saiz besar dan mempunyai nilai estetika. Maknanya seni lah, dia besar dan dia seni dan dia cantik lah. Alright. Kemajuan seni bina Rom didorong oleh pelbagai faktor seperti kepakaran, pendidikan, dasar pemerintahan, kewangan, teknologi sumber alam dan buruh. Kemunculan arkitek seperti Marco Vitruvius. Macam virus lah bunyi. Mengarang buku terkenal. Membolehkan ni macam ni lah, dia buat tesis je lah. Membolehkan bidang seni Rom berkembang pesat. Maknanya mengarang buku terkenal, dia buat tesis, dia buat penulisan macam mana nak buat besar-besar ke apa kan. Sistem pendidikan yang praktikal dalam tamadun Rom memainkan peranan melahirkan golongan warga negara yang mahir dalam bidang termasuklah seni bina. Perkembangan pesat tamadun Rom turut disokong oleh pihak pentadbir seperti Marcus Vicinius Agrippa. Ni waktu dia lah, zaman pentadbiran dia lah kan. Kerajaan juga memberikan bantuan kewangan agar projek. Ni biasa dah ni bagi bantuan projek. Ni nak buat ni makan duit besar-besar, belanja juta-juta dah kan. Gabungan antara teknologi zaman Yunani dengan Rom seperti penggunaan simen dan menekankan pada aspek nilai estetika mempunyai bidang seni bina Rom. Golongan buruh yang sebahagian besarnya terdiri daripada kalangan hamba juga memberikan sumbangan dalam perkembangan bidang seni bina di Rom. Okey, ada 3 minit lagi. Okey. Ni saya nak boleh tinggal je lah saya. Ni dia cuma cerita ni lah. Dia cuma cerita ciri pembinaan dan untuk apa kan. Kita tengok ni penggunaan siling, saiz besar, kubah. Ni dah masuk estetika, dia bentuk-bentuk nilai-nilai, ada bentuk-bentuk ini. Hok ni serong pula, hok ni petok sini, hok ni. Ni lantai dia gini pula design dia. Kan? Colosseum, Pantheon. Ni Pantheon yang nak sebut tadi lah. Colosseum yang bentuk bulat tak silap. Boleh google lah kalau nak tengok. Anda tak nak lebih masa sangat. Okay, ni Colosseum. Ni betul dia. Dia dah. Cari ni. Colosseum merupakan yang melambangkan tamadun Rom mengadakan persembahan. Maknanya acara gladiator. Maknanya gladiator ni tahu tak macam dia macam macam dia macam sukan lah, sukan gladiator. Dia ada movie gladiator. Nak cerita macam mana, dia ada macam-macam sukan besar. Maknanya kalau kita mungkin lah kalau nak kata gladiator ni macam sukan C ke apa kan, dia ada banyak acara lah. Struktur binaan Colosseum mempunyai ketinggian 50 meter. Ni dia punya seni bina lah. Colosseum mempunyai sistem pengurusan penonton yang standing. Tengok. Kalau tengok zaman, kau tengok dalam je lah kan, boleh agak lah dalam dia macam mana. Maknanya zaman sekarang pun tiru yang macam ni. Ni Colosseum, ni Pantheon, ni macam museum lah tengok kan. Okay. Pantheon berkubah besar di dunia, digunakan sebagai tempat penyembahan dewa, dewi masyarakat. Ni macam masjid dia lah kan. Pada awalnya Pantheon dibina oleh Marcus. Ini kalau anda google tadi, anda tengok dia cerita sekarang ni macam gereja lah kan. Dia ni pun memang barang dia, memang tukar jadi gereja dah. Dia musnah, pernah sekali musnah dalam kebakaran dan dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian. Ni boleh tengok lah kan, dia banyak cerita ni je. Cerita dia punya seni bina dia sikit lah. Lepas pula
Okey, sikit lagi. Amphitheater. Ada lagi tak? Hang. Apa hang? Alright. Okey, dah rasa mungkin tak banyak dah ni. Sekejap. Hang pula dah. Okey, ni Pantheon. Boleh tengok lah Okey, Amphitheater ni dalam dia lah. Ni tempat dia cakap dah tadi. Dalam ni boleh tengok. Aqueduct ni sistem pengawalan air yang sistematik. Aqueduct untuk apa? Mengalir air ke rumah. Cerita dia tak ada apa ni, boleh baca sendiri. Kalau nak baca pun memang baca je, tak ada apa tambahan sangat lah maklumat. Ana ni bila nak baca ni maknanya dia ada maklumat tambahan lah untuk penerang lah. Ana ni sebagai penerang. Kalau ada maklumat tambahan tak faham apa, boleh tanya Ana lah. Ni lubang masuk ni secara teorinya macam ni lah. Ni tak ada pun tanya macam mana air masuk ikut sini dan keluar ikut mana, berapakah isi padu air, tak ada. Tak hanya gitu. Dia nak tahu sebab itu tu dah masuk matematik sains dah tu. Dia kena tahulah apa benda ni. Ni aqueduct. Kena kenal lah. Macam mana dia macam di empangan benda ni. Dia kata empangan tak? Tak apa. Ni kalau anda memang panggil ni lah. Apa ni? Empangan dah. Sebab dia ada buat macam empangan. Dia ada banyak jenis empangan. Okay, jenis jalan raya tengok. Jalan raya dia gini. Ni boleh baca macam mana seluas dia. Okey, ni rajin buat lah kan. Boleh try. Apa ni, ambil kotak rasa ikutlah apa yang disuruh ni. Letak gam, letak apa, tabur dan ni lah. Maknanya apa hasil daripada aktiviti ni, dia apa ni, macam ni lah model jalan lebih kurang yang ada pada zaman apa ni, Rom, jalan raya dia lah. Tembok pertahanan. Ni tengok di cerita apa, macam mana sini bina dia dan siapa apa ni, apa ni nama tembok yang terkenal, tembok Hadrian di Britain. Okey, tempat mandi awam boleh tengok, mengurut ada tempat mandi awam dilengkapi. Tengok tempat mandi je tapi macam-macam ada tandas ruang mandi, ruang mengurut, library pun ada. Tempat mandi nak mandi ke nak baca buku kan. Bilik berehat dan bersenam, nak workout kan. Bahari workout lah kan. Ruang mandi lebat asingan, sejuk, buat macam-macam kelah kata. Okay, next. Nak habis dah ni. Okay, kesimpulan. Okay, okay, ni secara konklusi dia. Maknanya ni kita belajar tamadun Rom. Lepas ni kita akan masuk tamadun India dan China dah. Bab 8. Bab 8 ke? Bab 7 kan? Bab 7. Dan bab 8 tamadun Islam. Lepas tu habislah ikatan satu. Kita akan banyak buat apa namanya, latihan sahaja lepas ni untuk faham. Dia ni memang target nak habis cepat sebab nak suruh apa ni, banyak ni lah untuk faham dan ingat. Sebab bila banyak buat latihan, kita akan lebih mudah ingat daripada baca direct je gini, apa faham pun tak tahu. Dan ada jugalah nak punya cikgu, dia pernah bagi tahu lah, ada orang dia macam baru nak sedar last minute nak SPM tahun ni. Dia kata bagi tip macam mana? Dia kata banyakkan latihan. Buatlah 1000 soalan sehari ke 2000 ke pandai lah. Jadi banyak buat latihan. So daripada jawapan, sebab apa ni, daripada soalan yang banyak kita buat, kita akan lebih terbiasa macam mana soalan akan tanya kita. So bila soalan tu banyak kita buat, kita dah terbiasa. Jadi kita akan, macam ni, kita tahu dah jawapan dia apa, nak tulis jawapan dia apa kan. Daripada baca buku teks macam ni. Sebab daripada baca buku teks, kita tak pasti cara jawab yang lebih tepat, yang apa ni, berkesan dan kena pada point tu, supaya kita nak betul dan ada markah kan. Tak nak lah
Macam bunyi macam betul tapi salah. Tak nak lah. Okey, dan macam biasalah habis bab kena buat soalan objektif ni semua 1 sampai 5 dan 6 dan 7 dan 8. Okey, 1 sampai 8. Alright, ni iktibar dia lah kan, diri ni maknanya kalau tengok tamadun Rom tu kita kena usahalah kan, supaya kita ni tak adalah bergantung pada orang barat sangat. Ni pakai telefon pun Android siapa buat Google yang mana buat Google ni Israel kan. Pakai Apple mana US juga dah lebih kurang juga. Lepas tu pakai komputer pun banyakkan Cina, Asus lah ni lah kan. Tapi akhirnya balik pada orang Cina buat kan. Bukan nak kata salah, tapi kalau Islam tu sebaiknya memang kena support lah kan. Buy Muslim first. Kita bukan buy Malay first. Buy Muslim first. Kita memang diseru untuk beli. Buy Muslim first. Bukan nak kata boycott. Okay. Kita akan tengok lah bab ni lepas ni Okay, Ana tengok. Okay, ada soalan. Baru nak habis. Okay, kenapa Coliseum bahagian atas dia macam terbelah separuh? Coliseum, dia tengok. Coliseum. Okay. Ini mungkin gambar yang asal. Ini mungkin gambaran yang dah hari tu. Sebab kalau sekalian nak tengok dia macam dia macam dah ada kesan-kesan, maknanya hakisan lah kan. Sebab bangunan pun dah lama, tapi kan dia cakap macam tahan lama kan. Tahan lama bukan tahan 100%, tapi mungkin ada bahagian yang dah start terhakis sikit, tapi still lagi tahan lah kan. Ini tak pasti sangat lah bahagian bentuk. Sebab kita bukan nak study bahagian dia punya seni bina dia. Kita nak belajar sejarah apa tempat tu buat kan. Okay, yang tu kalau nak tahu kena ambil ni ambil bahagian ni seni bina. Ambil bahagian engineering, ambil seni bina, tengok bahagian tu sejarah. Kenapa dia bina macam tu dan apa yang berlaku sebenarnya. Barulah boleh cerita. Sebab Ana bukan bahagian tu, Ana cuma cerita bahagian sejarah. So nak tengok ada soalan, tak ada soalan. So saya akan tamatkan sekarang. Okay, Assalamualaikum.